Okay, hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, Abel nak share macam mana kita nak potong pola kain wanita. Sebabnya pola kain wanita dekat Able Tailoring ni bukan hanya satu design. You all boleh dapat buat sehingga lebih daripada 8 design menggunakan satu pola. So, macam mana tu? So, Abel akan linkkan dengan video yang seterusnya ni. So, you stay, tengok video ni dan cuba fahamkan, tengok step by step macam mana kita olah pola. Dalam satu keping pola tu, macam mana kita nak olah untuk mendapatkan 8 design kain. Kali ni kita nak fokus macam mana nak potong pola kain. Okey, pertama sekali, pola kain kita ni adalah standard size. Jadi kalau you nak ubah ataupun nak buat some adjustment ke apa, masih boleh sebelum potong pola ni. Okey, so let's say pertama sekali you kena check labuh kain. Okey, labuh kain yang kita buat dekat sini 38 inci. Kalau you nak singkatkan, you potong je lah dekat hujung tu, bagi dia singkat. Okey, part yang kedua, you boleh tengok paras pinggang ke punggung 8 inci. Normally untuk dewasa 8.5 macam tu lah. Okay, so you boleh tengok pola kita, printed pola kita memang actual size. Okay, memang accurate dia punya ukuran. Dan next part kita tengok bahagian punggung. So contohnya dekat sini kiraan punggung 37 tambah dengan 2 inci dapat 39. So 39 tu keliling. So bahagi 4, you dapat 9/3/4. So dekat situ memang betul lah. Okey, ukuran untuk size S. Tapi sebelah size S tu, okey, boleh tengok sebelah label size S tu dia ada senggatan-senggatan untuk size-size yang lain. Contoh size M, L, XL, double XL dan triple XL. Okey, untuk pengetahuan semua, pola kain kita ni jenis multi pola atau multi-purpose. Bermaksud dalam satu paper pola, kita boleh hasilkan pelbagai design kain. Contoh macam line yang sedikit bold dekat dari bahagian punggung ke bawah ni adalah garisan asas kain. Tapi you boleh nampak di sebelah-sebelah, okey, garisan asas kain ni ada beberapa line lagi yang menunjukkan pertama, design kain A-line. Yang kedua, duyung, ataupun you boleh guna bahagian duyung tu sebagai sisi 6 panel dan sisi godet hadapan. And then design yang ketiga, kita boleh juga gunakan pola ni untuk buat kain 6 panel. Yang keempat, godet hadapan belakang. Yang kelima, even kita boleh gunakan juga pola yang sama untuk buat lipat batik, kipas belakang, lisu belakang dan juga godet belakang. Okey, itu bahagian asas kain. Untuk extension, kita ada bagi extension untuk godet hadapan belakang, extension untuk kita buat kipas. Okey, lipatan kipas dekat bahagian kain belakang, lipatan lisu belakang dan juga extension godet belakang yang lebih besar sedikit berbanding godet hadapan belakang. Okey, dan sekarang ni Abel akan tunjukkan macam mana kita nak potong multi pola ni. Okey, disebabkan ada beberapa line, mungkin you all confused cara macam mana nak potong pola. So Abel akan tunjukkan step by step. So bahagian bawah ni you all boleh potong melengkung. Okey, melengkung. Lepas tu bahagian sisi terus naik ke atas. Bahagian kepala kain ni, okey, boleh potong macam ni. Okey, kalau dekat bahagian senggatan ukuran standard size yang berbeza antara M hingga triple XL ni, sebenarnya line tu terus straight ke atas pinggang atas. Okey, dia tak adalah bersegi macam ni. Tapi Abel saja buat dia potong bersegi supaya you all senang untuk tanda ataupun letakkan pola ni di atas kain sekiranya you all menggunakan saiz yang berbeza daripada saiz S. Bermaksud saiz yang perlu diunjurkan mengikut senggatan ukuran yang berbeza. Okey, selepas settle kita potong pola asas, kita nak tekap, okey, ataupun tindih pola asas ni di atas kain yang dilipat dua. Okey, remember you all boleh perasan ada 3 bulatan dekat tepi tu, bermaksud kain yang dah dilipat dua. So kita tindih macam ni, automatically you all akan dapat size S untuk design kain A-line. Okey, kalau untuk duyung dia ada masuk sedikit pada paras lutut. Okey, dan design yang seterusnya, kalau you lipat sedikit dekat bahagian tepi tu, terus kita dah dapat untuk pola asas kain lipat batik, kipas belakang, lisu belakang dan juga godet belakang. Yang Abel tunjukkan ni untuk size S. Okey, macam mana kalau you nak buat untuk size S yang lain? Okey, just perlu ubah lipatan pada senggatan di tepi. Contoh kita nak buat untuk size XL.
Okey, so kita lipatlah ikut senggatan Excel dan letak pola macam ni. Senang kan? So dia boleh digunakan untuk pelbagai design dan juga pelbagai size. Cuma lipat dan letak je. Sebab tu sangat-sangat best lah kalau you all boleh dapatkan multipolar kain wanita ni. Okey, untuk kain A-line, duyung ataupun pola asas for lipat batik, kipas belakang, lisu belakang, godek belakang tu senang lah sebab dia line dia dekat bahagian tepi. So macam mana kalau kita nak gunakan untuk style gigi buaya? Yang ini Abil tunjukkan cara nak potong bahagian gigi buaya ni. Kalau you all perasan dekat atas multipolar ni, kita ada kelabukan sedikit dekat bahagian sebelah gigi buaya tu. So you akan potong ikut zigzag yang ni terus ke atas. So kita akan pisahkan kepada dua bahagian. Okey, kalau you nak label, you labelkan bahagian kiri tu sebagai A dan bahagian kanan tu sebagai B. Okey, kat sini you all dah boleh nampak dah kenapa kita namakan pola ni sebagai gigi buaya. Sebab dia punya bentuk tu macam gigi buaya. Okey, dekat sini kalau nak terus potong pun boleh. Kita akan kita bukan potong ikut zigzag-zigzag tu kita sambungkan point-point segitiga tu sebagai satu garisan lurus tambahan. Okey, tapi yang itu for expert lah. Tapi for newbies, Abang cadangkan untuk kita sellotape ataupun tampal kertas lain supaya lebih jelas sikit bahagian penambahan kain dekat bahagian tengah-tengah tu. Okey. Okey, sekarang ni Abil tunjukkan macam mana nak berikan ataupun kita nak sediakan penambahan kertas. Okey, untuk bahagian gigi buaya ni. First, tekap saja pola yang kita dah lukis tu atas kertas reject paper ke ataupun recycle paper ke. Lepas tu you all gariskan lurus sahaja. Okey, point-point dekat segitiga tu membentuk kepada segitiga tambahan lah. Okey, so bila dah buat, kita potong dan kita lekatkan dekat bahagian belakang. Okey, kita buat dekat dua-dua bahagian. Kan tadi kita ada labelkan bahagian A dan bahagian B, so buat dekat dua-dua bahagian. Tadi kita dah selesai buat penambahan segitiga dekat bahagian B. Now kita buat penambahan dekat bahagian A. Sama juga, gariskan sahaja lurus mengikut gigi-gigi buaya tu. Okey, lepas tu kita dapat lebihan kertas. Jadi penambahan segitiga yang kita potong tu kita akan sellotape dekat bahagian belakang. Ni cara Abil sellotape lebihan kertas tu. Untuk bahagian B pun kita buat benda yang sama juga, sellotape dekat bahagian belakang. So lebihan kertas ni ibarat macam lebihan kain tau nanti. Okey, so bila ada lebihan kain dekat bahagian situ, dekat bahagian segitiga tu, so sebab tu bila kain tu terhasil, dia akan jadi kain yang kembang. Okey, sebab tu kita panggil dia sebagai 6 panel. Sebab dia akan kembang dekat bahagian hadapan kain. You akan nampak kain tu dipecah kepada 3 bahagian. Dekat bahagian belakang ada pecah kepada 3 bahagian. So bila kita gabungkan, semua dia dapat 6 panel yang ada kembang lebihan kain dekat bawah kaki, dekat bahagian yang kita buat gigi buaya tu. But please remember, pola kita tak siap basi lagi. Jangan potong pola exactly, jangan potong kain exactly pola, okey? Kena sediakan basi. So, misal katalah, okey, kain tu dah dipotong, dah siap basi. So, dia akan cantum bahagian atas tu, cantum balik. Okey, bahagian bawah tu bila kita cantum, nampak tak ada macam lebihan kain. Dia dah jadi macam menggunung dah kain dia tu. Itulah yang memberikan efek kembang dekat kain kita nanti. Dekat kain 6 panel nanti dah akan kembang bahagian situ. Konsep yang sama untuk saiz-saiz yang lain, saiz M until XXL, menggunakan konsep yang sama, perubahan dia pada bahagian lebar punggung saja. So okay, so you all dah tengok dah. Abil harap you all boleh faham step by step macam mana kita gunakan multipolar tu. Sebab multipolar di Able Tailoring bukan satu keping tu you hanya akan dapat satu design, tapi satu keping pola tu you boleh dapat modify sehingga 8 design dan lebih. Untuk dapatkan pola ni, sebab it's very easy to use, very easy to understand, dan senangkan kerja you, okay, especially for newbies. Okay, boleh dapatkan pola, terus boleh tekap pola atas kain dan kemudian kita boleh fokus sepenuhnya pada proses menjahit. Okey?